Al-Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara pengacara majlis, Saudara Anwar Ibrahim, Ketua Umum, Saudara Azmin Ali, Timbalan Presiden, Saudara Datuk Chua Jui Ming, Naib Presiden dan juga Tuan Rumah Kongres Nasional ke-8 tahun ini, dan Datin Hani, penghargaan sebagai Tuan Rumah. Naib Presiden yang bertugas, Saudara Saifuddin Nasution Ismail, Setiausaha Agung, Pengerusi Tetap yang diraikan, Tuan Guru Haji Adi Awang, Presiden PAS, dan Datin Sri, Saudara Lim Kit Siang, Ketua Parlimen Parti DAP, Timbalan Presiden dan pimpinan ahli pimpinan keadilan di seluruh peringkat, pimpinan Pakatan Rakyat yang diraikan, wakil-wakil dari kedutaan asing, seterusnya saudara-saudari perwakilan dan pemerhati seluruh keluarga keadilan yang dialu-alukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Wansang tajau. Vanakkam. Ibriyan nalla irukku. Rumba nalla irukema. Kabare laras. Alhamdulillah. Kita sama-sama kali ini di dalam Kongres Nasional Parti Keadilan Rakyat yang ke-8, yang julung-julung kalinya diadakan di negeri Johor Darul Ta'zim. Izinkan saya bercakap sikit dalam bahasa Inggeris. It is my great honor to welcome all our friends from the High Commissions, embassies, foreign missions and various organizations to the state of Johor, once an epicenter of the Malay world. The 8th National Congress of the party holds a great symbolism and significance as Malaysia awaits for a new dawn, befitting of it coinciding with Ma'al Hijrah, the new year for Muslims. As Malaysia looks for hopes to rebuild our future against a backdrop of a changing world, once again we come to Johor to draw inspiration from its long tryst with renewals. Saudara-saudari yang dihormati, selamat datang ke negeri Johor Darul Ta'zim yang sejarahnya penuh warna. Simboliknya, Kongres Nasional ke-8 di Johor adalah luar biasa ketika kita menyambut 1 Hijrah 1433. Rakyat Malaysia seperti mana nenek moyang kita di bawah kurun ke-16, di awal kurun 16, berada di persimpangan yang getir. Dunia di sekeliling kita berubah. Di persimpangan inilah kita mendapat harapan baru untuk membina kembali kesejahteraan rakyat. Iltizam inilah adalah azimat kita melangkah ke pilihan raya umum yang akan datang, yang bakal menjadi titik sejarah besar dalam lembaran negara kita. Saudara-saudari perwakilan dan pemerhati yang dihormati, suatu ketika dulu ramai sarjana barat dan elit penguasa di dunia Islam beranggapan demokrasi dan Islam bagai air dan minyak, saling terpisah dan mustahil bersatu. Kemudian Indonesia dan Turki membuka jalan dan mata dunia bahawa demokrasi dan syura itu asas pentadbiran Islam, dan Islam dan demokrasi ibarat kubah dan menara yang menghiasi masjid. Kita kira-kira setahun yang lalu, Arabiah Al-Arabi atau Arab Spring meletus di Tunisia dan merebak ke seluruh dunia Arab. Jutaan anak muda yang mendahului dikongkong, yang dulunya dikongkong dengan 1001 undang-undang dan terpenjara oleh ketakutan elit kekuasaan, turun ke jalan raya dengan suatu tuntutan: berikan mereka kebebasan, kembalikan maruh mereka. Pengkisahan ini diungkapkan dengan baik oleh 3 anak muda yang menulis satu lagu dipanggil
Saud al-Huraya bermakna suara kebebasan. We held our head up high to the sky, and hunger didn't matter to us anymore. The most important thing is our rights, and we write history with our blood. Ku turun ke jalan, janjiku tak akan pulang. Ku tulis dengan darah di setiap jalan. Suara kami sampai kepada mereka yang tidak mendengar, dan kami robohkan semua halangan. Cita-cita menjadi senjata kami. Esok hari bakal diterangi. Di setiap jalan di negeri ini, suara kebebasan memanggil kami. Kemarahan jutaan anak muda yang turun ke jalan bukan terhad di Kahirah, Tunis atau Damsyik, tetapi juga di kaki lima New York, Madrid, Barcelona, Athens dan Rome, yang menolak pemodal yang tidak prihatin derita rakyat. Di mana-mana, anak muda tampil menyatakan kemarahan mereka kepada sistem politik, sosial dan ekonomi yang bobrok dan merampas hak mereka. Titik persamaannya adalah kerakusan sang penguasa yang alpa kepada kebajikan rakyat, tumpas kepada godaan rasuah dan kekayaan, sedang rakyat menderita. Sang penguasa, seperti juga di negara kita ini, yang bermaharajalela dalam sistem politik dan sosial yang merampas kebebasan rakyat. Saudara-saudari yang dikasihi, Malaysia adalah sebuah negara yang bertuah dan dirahmati. Susur jalur tanah air kita dicoretkan dengan kekayaan sumber alam yang melimpah ruah. Dilengkapkan pula dengan gigihnya rakyat yang menerokainya. Dewan Perwakilan yang dimuliakan, pun begitu, jangan kita lupa bahawa sekian lamanya potensi negara kita malap di kerakusan kuasa, ketamakan harta dan keangkuhan elit kekuasaan. Kayanya negara tidak dikongsi dengan rakyat terbanyak. Elit yang berkuasa lupa bahawa amanah yang dipikul akan didakwa di akhirat kelak. Mereka gairah dengan kemewahan kekayaan negara sehingga terlupa kisah Khalifah Umar Abdul Aziz ketika mula-mula dilantik menjadi Amirul Mukminin. Diriwayatkan suatu hari Khalifah Umar Abdul Aziz pulang ke rumah dan menangis. Lalu baginda disapa isterinya, "Apa yang Amirul Mukminin tangiskan?" Seraya baginda menjawab, "Aku telah diuji oleh Allah dengan jawatan ini, dan aku sedang teringat kepada orang-orang yang miskin, ibu-ibu dan janda, anak-anak ramai, rezekinya sedikit. Aku teringat orang-orang dalam tawanan, para fukara, orang-orang fakir, dan kaum muslimin. Aku tahu mereka semua ini akan mendakwaku di akhirat kelak, dan aku bimbang. Aku tidak dapat menjawab hujah-hujah mereka sebagai khalifah, kerana aku tahu yang menjadi membela di pihak mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Itu tradisi kepimpinan yang sewajarnya kita dukung. Bukannya tabiat mengkayakan diri dan anak-anak yang memualkan rakyat mutakhir ini. Soal kebertanggungjawaban pimpinan adalah perkara asas. Accountability adalah perkara asas yang perlu ada untuk mencapai potensi dan rakyat jelatannya. Hakikatnya, potensi negara dan kesejahteraan rakyat direncatkan oleh mereka. Angka rasmi Bank Dunia menunjukkan bahawa jurang kekayaan di antara golongan elit berada dan marhain semakin melebar di Malaysia di antara 2004 dan 2008, yang ditunjukkan oleh pekali Gini coefficient. Malaysia adalah
pada paras 37.91 dalam tahun 2004 dan merudum kepada 46.21 dalam tahun 2008. UMNO BN menjanjikan negara akan berpendapatan tinggi dalam masa sedekat, padakala mereka tidak pula memberi komitmen untuk menguatkuasakan gaji minima. Jika kadar kenaikan gaji bagi satu dekad akan datang kekal pada paras 2.6%, iaitu tersekat pada kadar purata kenaikan gaji di antara 2000 dan hingga 2010, maka menjelang 2020 dijangkakan peratusan rakyat Malaysia yang berada di bawah paras kemiskinan akan meningkat 4%. Saban tahun, pembentangan laporan Ketua Audit Negara bertukar menjadi pertandingan mencari penyelewengan yang paling besar yang sekarang dipandang sinis oleh rakyat. Kalau beberapa tahun yang lalu soal harga pemutar skru paling mahal di dunia menjadi bualan, terkini soal tuah lembu yang dapat tinggal di dalam kondominium mewah. Anggaran keterisan berdasarkan angka konservatif meletakkan kerugian mencecah 28 bilion setiap tahun seperti yang dirumuskan daripada laporan Ketua Audit Negara 2008. Sementara pemudah sendiri mengakui bahawa angka ini mencecah 20 bilion setahun. Oleh itu, pertemuan kali ini adalah paling bermakna kerana ia juga merupakan rapat strategik bagi saf kepimpinan jamaah sebelum melangkah ke medan juang. Kali ini kita wajib ingat bahawa langkah kita menjunjung harapan rakyat yang tahu potensi Malaysia dan rakyat jelatannya adalah lebih baik di bawah kerajaan baru, insya-Allah. Langkah kita adalah langkah beramanah. Saudara-saudari perwakilan yang dihormati, bangsa yang terpisah dari akar budaya dan landasan Islam dan agama akan menjadi lompong. Di Malaysia, pejuang-pejuang Islam adalah kumpulan islah, reformis yang mula-mula membawa idea kemerdekaan dan kebebasan rakyat, hasil dari pengalaman mereka di Timur Tengah. Walaupun berada di bawah pengaruh dan pentadbiran penjajah barat selama 400 tahun, landasan agama menjadi tiang masyarakat yang sedikit pun tidak goncang. Saya yakin kematangan rakyat Malaysia yang bersaudara dalam menanggani hubungan baik antara agama akan dikukuhkan selari dengan kematangan berpolitik rakyat keseluruhannya. Cubaan untuk mengapi-apikan sentimen agama dan mewujudkan permusuhan atas perbezaan kepercayaan tidak pun menjadi api yang sempat memarak. Setiap kali ada pihak yang tidak bertanggungjawab mengambil jalan pemusuhan agama, lantas cepat kilat jugalah pimpinan agama kita menjadi angin pendamai, mengambil pendekatan waras dan matang. Ini bagusnya bahasa Jawa, bila-bila masa pun waras. Saya ingin ingatkan, saya sering diingatkan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal ayat 61. Mafhumnya, tetapi jika mereka condong kepada pendamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Dari perspektif budaya, Malaysia bersama-sama keadilan adalah Malaysia yang bangga dengan akar budaya dan tradisi kita, merayakan setiap etnik, amalan budaya dan kepercayaan. Malaysia bakal bercitrakan kesefahaman kukuh setiap warganya yang damai dengan identiti budayanya. Majlis Pimpinan, saudara-saudari seperjuangan, dikala kita di ambang medan juang penentu, jangan kita alpas sejarah
dan akar umbi kita. Keadilan berputik dari kebangkitan rakyat yang marah dengan keangkuhan elit kekuasaan membolot harta negara. Ketamakan elit kekuasaan ini tidak kenal erti had. Kalau gunung boleh dicuri, tiadalah gunung tahan dan gunung Kinabalu di dunia ini. Kalau banjaran Titi Wangsa boleh disapu, niscaya yang itu pun direbut-rebut mereka. Sejak tahun 2008, kuasa rakyat yang dizahirkan melalui kehadiran Pakatan Rakyat di pesada politik tanah air bertanggungjawab menyekat pelbagai cubaan merompak harta rakyat. Elit kekuasaan tidak lagi boleh dengan sembrononya menganugerahkan kontrak besar kepada kaum keluarga mereka. Harta yang sebelum ini dibolot dan digunakan untuk mengaut lebih banyak harta rakyat dibongkarkan satu persatu. Mata rakyat semakin celik dan jelik dengan ketamakan yang tidak kenal had ini. Tetapi saudara, begitulah rasa manusia yang tamak. Betullah kata pepatah Cina yang berbunyi, a man can never be perfect in 100 years, but he may become corrupt in less than a day. Seseorang tidak akan menjadi sempurna dalam 100 tahun pun, tetapi boleh terjebak dalam rasuah dalam kurang daripada sehari. Saudara-saudari perwakilan dan pemerhati yang dihormati, Al-Kisah dalam sejarah Melayu ada menceritakan perihal Todak menyerang Singapura. Kita dekat dengan Singapura. Diceritakan Todak itu seperti hujan rupanya. Orang mati pun tiada terkira lagi banyak. Maka pada antara itu berkata seorang budak, apa kerja kita berkotakan betis ini? Mengapakah kita berdayakan diri kita? Jikalau kita kotakan batang pisang, alangkah baiknya. Maka Paduka Sri Maharaja pun berkembalilah ke istana baginda. Maka sembah segala orang besar-besarnya, tuanku, budak itu jikalau sudah besar, niscaya besarlah akalnya. Baiklah kita bunuh. Maka budak itu pun disuruh baginda dibunuh. Pujangga Melayu pandai mengungkapkan teladan untuk dihayati generasi akan datang. Malaysia pun kini umpama dilanggar Todak. Derita rakyat bertalu-talu. Dulu minyak disubsidi, sekarang kena bayar sendiri. Dulu secawan kopi gulanya murah, kini mahalnya mencekik darah. Dulu anak masuk universiti percuma, kita tunggu pinjangan. Sekarang kita tunggu wang pinjaman tabung punyalah lama. Dulu keluar universiti, rumah dibeli, kini menganggur, kerja dicari-cari. Dulu gaji bisa ditabung, kini gaji akhir bulannya lompong. Dulu rakyat hidup berharta, kini hutang yang kuat bertakhta. Inilah prestasi UMNO BN. Saudara-saudari, keperitaan rakyat kita berdepan dengan kenaikan kos sara hidup dalam keadaan gaji yang tidak meningkat bukanlah satu ilusi yang sengaja dimain-mainkan. Ini selalu katakan pembangkang yang asyik-asyik je, tu je. Ia realiti ekonomi yang terpisah dari pengumuman besar yang dibuat elit kekuasaan. Ia derita yang meruntun ke sebahagian besar keluarga Malaysia yang membanting tulang saban hari, tetapi semakin tidak mampu memiliki rumah yang selesa. 40% dari rakyat kita masih hidup dengan pendapatan keluarga di bawah RM1,500 sebulan. Sedangkan Kerajaan Selangor menganggarkan bahawa paras kemiskinan bandar adalah 1,500 ke bawah. Ini bermakna kadar kemiskinan di Malaysia adalah jauh
lebih tinggi dari kadar angka rasmi kalau realiti kos kehidupan sebenar diambil kira. 2/3 dari rakyat berpendapatan terendah ini adalah orang Melayu dan Bumiputera. Sedang elit kekuasaan gerah mendabik dada mereka. Merekalah sang juara mempertahankan kebajikan Melayu dan Bumiputera. Golongan Melayu dan Bumiputera ini jugalah hanya mendapat 15% dari keseluruhan pendapatan negara. Sedangkan golongan kaya dan maha kaya yang terdiri dari kroni pelbagai kaum memperoleh 50% dari kekayaan negara. Kalau sang penguasa menghentikan rasuah, membatalkan subsidi korporat kepada kroni untuk menampung belanja rakyat, menghapuskan monopoli yang menaikkan harga barangan yang ditanggung rakyat, menghapuskan cukai eksais kereta yang melampau yang memaksa rakyat berhutang, bak kata Hang Nadim, alangkah baiknya. Saudara-saudari yang dikasihi, persoalan yang kita pikul dalam keadilan bersama PAS dan DAP adalah persoalan rakyat. Dalam Pakatan Rakyat mengarah ke medan tempur dengan azam membela rakyat. Apa janji kita kepada rakyat di akhir medan tempur kita? Asas kepada perjuangan kita adalah kepercayaan dan keyakinan bahawa rakyat Malaysia berhak mendapat yang terbaik. Di tengah-tengah kekayaan sumber alam dan ekonomi negara, didokongi oleh kegigihan rakyat yang bersaudara, dilengkapi pula dengan kepelbagaian yang menjadi keistimewaan Malaysia, rakyat tidak perlu lagi mengemis untuk mendapatkan hak mereka kepada subsidi barangan seharian yang sepadan dengan tanggungjawab kerajaan mengawal inflasi. Rakyat tidak wajar dipersalahkan apabila anak-anak mereka sukar mendapat peluang pekerjaan yang setara dengan kelulusan mereka. Rakyat berhak menuntut mutu pendidikan yang baik dan menjamin masa depan anak-anak kita. Sudah menjadi hak rakyat apabila menuntut kebertanggungjawaban dan ketelusan dalam pentadbiran kewangan negara agar kekayaan yang ada tidak tiris kepada segelintir golongan elit dan maha kaya. Atas kesedaran bahawa kita bertuankan rakyat dan juang kita adalah juang menuntut pembahagian kekayaan negara secara saksama, equitable distribution of national wealth. Saudara-saudari perwakilan dan pemerhati yang dikasihi, saban tahun kita dikejutkan dengan isu lambakan graduan yang tidak mendapat pekerjaan. Masalah rakyat yang tidak mendapat peluang pekerjaan sebenarnya lebih kronik dari apa yang mahu dituturkan oleh elit penguasaan. Statistik terkini bagi tempoh akhir Ogos 2011 menunjukkan seramai 342,198 rakyat Malaysia berdaftar sebagai penganggur. Dalam tahun 2010 dan 2011, purata rakyat Malaysia yang berdaftar sebagai penganggur baru setiap bulan adalah 14,809 orang. Dalam tempoh yang sama, secara purata, kerajaan hanya berjaya mencari pekerjaan dan menempatkan 1,338 orang penganggur berdaftar setiap bulan. Maka tidak hairanlah jumlah rakyat Malaysia yang kekal berdaftar sebagai penganggur di dalam sistem tidak banyak berubah sejak tahun 2009. Fenomena ini lebih merunsingkan apabila dikaji dengan mendalam. Daripada 342,998 rakyat Malaysia yang menganggur sehingga 2 Ogos 2011, 69.1% adalah dari kalangan anak muda berumur 25 tahun ke bawah. Angka ini menjadi lebih besar jika dilebarkan kepada golongan muda di bawah 30 tahun, mencecah
hingga 90.1%. Maklumat ini bila dicerahkankan mengikut kelulusan dan latar belakang pendidikan memberi gambaran yang lebih memilukan. Daripada angka itu, Malaysia yang masih mencari pekerjaan sekarang lebih separuh 51.4% mempunyai sekurang-kurangnya pendidikan tinggi di peringkat diploma. Dekat 30% dari penganggur muda ini tamat dengan pengajian ijazah. 21% pula mempunyai diploma. Angka-angka ini tidak menipu. Sang penguasa boleh saja membelanjakan wang rakyat, melancarkan kempen mahal untuk menuntut kesengsaraan orang muda ini. Tetapi rakyat terbanyak tahu bahawa anak-anak mereka bertungkus lumus menanggung hutang biaya pendidikan tinggi, sedang mereka tidak mendapat pulangan apabila kekal menganggur selepas mendapat kelulusan. Sehingga tahun 2009, kajian menunjukkan 48% dari siswaza yang keluar dari universiti kekal menganggur dalam masa 6 bulan selepas menerima ijazah. Saudara-saudari yang dihormati, kenyataan ini disokong oleh laporan terbaru Bank Dunia bertajuk Putting Higher Education to Work yang diluncurkan pada September 2011. Kajian mendalam Bank Dunia ini antara lainnya membuat kesimpulan bahawa terdapat kekurangan kemahiran yang nyata di kalangan graduan yang dilahirkan institusi pendidikan tinggi di Malaysia yang menjadi punca mereka sukar mendapat pekerjaan. Kemahiran berbahasa Inggeris adalah kelemahan utama yang menjadi batu penghalang majikan mengambil graduan kita bekerja. Ini diikuti oleh kelemahan kemahiran teknologi maklumat pada paras 70%. Persoalan membina kemahiran yang menepati kehendak zaman adalah kegagalan penguasa. Kegagalan penguasa sekarang yang paling nyata. Ini berpunca dari keengganan mereka menerima hakikat bahawa proses membina kemahiran saling berkait dengan soal kebebasan, demokrasi, ketelusan, integriti dan keterbukaan dalam masyarakat. Oleh sebab itulah budaya dan suasana di sekolah dan institusi pengajian tinggi memainkan peranan utama dalam membina kemahiran dan siasah orang muda. Keadilan memperjuangkan kemansuhan Akta Universiti dan College Universiti AUKU kerana ia memandulkan minda ahli akademik dan pelajar. Lantas menghapuskan budaya ilmiah, keterbukaan dan integriti di institusi pengajian tinggi. Dan ini ternyata berbeza dengan usul pindaan kecil yang dikemukakan oleh Perdana Menteri. Imbuhan perguruan RM500 sebulan seperti yang dijanjikan dalam buku Jingga adalah langkah awalan mengangkat martabat perguruan ke arah melahirkan generasi perguruan berkualiti, berkesan dan disanjung. Pemansuhan AUKU bakal menyaksikan kita merdekakan pelajar dan ahli akademik supaya institusi pengajian tinggi kembali menjadi menara ganding tempat idea dan ilmu yang dilakarkan. Keadilan yakin bahawa untuk membiayai pendidikan tinggi boleh dibuat tanpa dikenakan sebarang faedah atau bayaran yang mahal seperti amalan PTPTN sekarang, jika keuangan negara diuruskan secara berhemah. Kita tidak pernah menganjak dari janji dan azam ini, apatah lagi diambang kita berada di hujung medan juang. Sidang perwakilan dan pemerhati yang dihormati, keadilan mewarisi perjuangan luhur lebih 5 dekad lalu, menyaksikan pengorbanan tokoh besar
seperti Dr. Burhanuddin Al-Helmi dan Ahmad Bustamam, PKMM dan PRM. Maka asasan khitah perjuangan keadilan harus berlandaskan pertimbangan akhlak dan kepedulian kepada rakyat. Sesungguhnya janganlah kita alpa daripada ingatan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu itu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang mengherdik anak yatim. Ini Quran ni. Dan orang yang tidak mendorong memberi makan orang-orang miskin. Tradisi membela miskin bandar Tasik Utara di Johor Bahru, Teluk Gong dan petani marhain di Baling di akhir dekad 60-an dan 70-an dahulu telah kita terjemahkan menjadi dasar-dasar mesra rakyat yang menjadi buah mulut rakyat di pelosok negara. Tradisi ini akan kita teruskan di Putrajaya, insya-Allah, dengan komitmen baru seperti berikut. Ini komitmen kita: memperkenalkan bonus warga emas berjumlah 1,000 setiap tahun bagi warga emas yang berumur 60 tahun ke atas dan berpendapatan kurang daripada 18,000 setahun, untuk membantu mengurangkan tekanan kenaikan harga barang melibatkan peruntukan 1.7 bilion setahun. Memperkenalkan bayaran suri rumah 2012. Ini macam bajet pula Itu penting ni untuk suri rumah, RM1,000 bagi setiap suri rumah yang berpendapatan isi rumahnya kurang daripada 18,000 setahun dan mempunyai sekurang-kurangnya seorang anak berumur di bawah 18 tahun, untuk mengurangkan tekanan kenaikan harga barang melibatkan peruntukan 2 bilion setahun. 3. Naikkan bayaran kebajikan kepada penerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat kepada RM550 sebulan, selaras dengan bayaran tambahan kepada mana-mana isi rumah miskin tegar untuk melonjakkan pendapatan kepada RM550 sebulan. Dan allowance penjagaan anak berjumlah 1,000 setahun bagi setiap anak berusia 12 tahun ke bawah bagi keluarga berpendapatan di bawah RM1,000 sebulan. Jumlah ini sedikit berbanding dengan jumlah yang bolos setiap tahun kepada elit kekuasaan. Jumlah ini bukan sedekah kepada pengemis, tetapi hak yang dipulangkan apabila rakyat dibela. Saudara-saudari, kehadiran keadilan di pesada politik tanah air memberi nafas dan harapan baru kepada masyarakat Malaysia yang majmuk. Buat pertama kalinya, sebuah parti yang ditunjangi masyarakat Melayu dan Bumiputera tampil mendepani perjuangan mengiktiraf hak setiap rakyat Malaysia, tidak kira latar belakang etnik dan agama. Keyakinan bahawa prinsip keadilan sosial tanpa mengenal sempadan kaum adalah tunjang perjuangan kita juga telah menjadi nafas kita. Pada hari yang bertuah ini, saya ingin ulangi janji kita kepada rakyat bahawa anak Melayu, Semai dan Semang anak kita, anak Cina anak kita, anak India dan Sikh anak kita, anak Kadazan, Dusun dan Bugis anak kita, anak Iban, Melanau dan orang Ulu anak kita. Namun soal kesaksamaan dan peluang samarata dilema lebih besar dari polemik sempit perkauman yang dimainkan lawan. Masyarakat kita kini terpisah di antara golongan marhain pekerja yang membatik tulang, tetapi sebahagian besar kekayaan diambil golongan kaya dan maha kaya. Untungnya diselewengkan, yang kaya menjadi kaya,
yang miskin terus membanting tulang. Masa depan bersama keadilan bakal membina kesejahteraan berasaskan agenda ekonomi Malaysia. Pilihan kita adalah untuk mengkayakan semua rakyat tanpa memilih bulu. Cara kita ialah dengan merumus dasar ekonomi yang memberi perhatian kepada pengusaha-pengusaha, meningkatkan pendapatan seisi rumah rakyat dan mengurangkan bebanan kos sara hidup supaya setiap bulan lebih pendapatan boleh guna rakyat, disposable income, membolehkan rakyat hidup selesa dan menabung demi masa depan. Tak ada ayat lah. Barang diingat saya sign Watika. Okey, selayang selamat. Saya sambung. Keadilan adalah parti pertama yang mensasarkan pendapatan isi rumah minima 4,000 sebulan bagi setiap keluarga dalam tempoh 5 tahun kita berkuasa. Anjakan minda ini adalah sengaja kita yang paling ditakut. Anjakan minda ini adalah senjata kita yang paling ditakuti elit kekuasaan, kerana mereka tahu permainan ekonomi perkauman boleh saja dipatahkan dengan mudah. Sebaik sampai di hujung medan tempur kelak, amalan utama ialah pelaksanaan gaji minima sebanyak RM1,100 setiap pekerja seperti yang dijanjikan kepada rakyat, kerana ia strategi utama mengangkat pendapatan minima isi rumah rakyat kepada 4,000 dalam tempoh 5 tahun. Strategi kedua ialah dengan memadankan sektor ekonomi dan penawaran guna tenaga melalui reformasi pendidikan seperti yang saya sebutkan tadi, supaya setiap keluarga mempunyai lebih ramai ahlinya yang boleh bekerja. Keadilan akan menjadikan sasaran mengurangkan jumlah penganggur berdaftar sebagai misi utama dasar ekonomi bagi tujuan ini. Strategi ketiga ialah mengembalikan hak kepada warga Felda yang selama ini diperah keringat mereka, tetapi keuntungan tidak dibahagi sama rata. Keadilan baru-baru ini melancarkan janji Palung sebagai dokumen rasmi penawaran kepada warga Felda menjelang pilihan raya 13. Warga Felda adalah tulang belakang yang menyumbang kepada kestabilan ekonomi negara selama 4 desa warsa. Oleh itu, melalui janji Palung, kesejahteraan warga Felda menjadi matlamat utama keadilan yang akan memastikan: 1. Felda Plantations dimansuhkan, tanahnya dibuka kepada warga Felda. 2. Peluang baru kepada peneroka baru. 3. Bebanan hutang peneroka dihapuskan dan keuntungan dikongsi bersama, dan sebagainya. Saudara-saudari perwakilan yang dihormati, muafakat kita dalam Pakatan Rakyat kian matang, alhamdulillah. Pimpinan keadilan di semua peringkat harus pastikan bahawa ikatan ini kian mantap. Malah kerjasama intim keadilan PAS dan DAP harus diadakan di semua peringkat. Keadilan akan teguh dan kukuh bersama Pakatan Rakyat menuntut islah, reformasi yang murni dan benar, serta menolak kezaliman, penindasan, penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Sejak tsunami politik 2008, kerajaan-kerajaan negeri Pakatan Rakyat, Kelantan, Selangor, Pulau Pinang, Kedah dan Perak sebelum dirampas secara rakus, kita telah buktikan keupayaan kita mementeras rasuah, melaksanakan tata kelola
yang lebih baik dan mampu mengagihkan kekayaan negeri kepada rakyat. Sebaliknya, jelagat UMNO BN masih ditakut lama dengan keangkuhan dan kerakusan kuasa, malah lebih ketara skandal rasuah dan penyelewengan mereka. Mujurlah, rakyat Malaysia ni kuat berjenaka. Bila wang berbilion ringgit dibazirkan membeli alatan perang terpakai yang tidak berfungsi, rakyat Malaysia berseluruh tentang pembelian kapal selam tapi tak boleh selam. Bila wang ratusan juta juga yang sepatutnya sampai kepada peternak hilang di tengah jalan, rakyat Malaysia berjenaka tentang lembu-lembu di kondominium. Jadi kita kenalah ubah sikit. Saudara-saudari, persimpangan ini adalah persimpangan yang terbaik untuk kita kembali kepada asas perjuangan kita seperti yang diamanatkan di dalam Deklarasi Pematang Pauh 98. Izinkan saya mengulangi. Ini adalah pengisytiharan Pematang Pauh, hari yang sama yang telah ditangkap Anwar Ibrahim. Apabila saya membaca pengisytiharan ini di Dataran Merdeka, izinkan saya ungkap kembali. Menyedari gesaan Al-Quran yang bermaksud tidaklah kami mahu melainkan untuk melakukan islah sekuat daya kami, dan berilhamkan tradisi budaya-budaya Asia yang keseluruhannya menganjurkan pembaharuan diri dan masyarakat, dan menginsafi bahawa Malaysia ini dicengkam kemelut yang dahsyat dan memerlukan kekuatan dalaman untuk bangun semula. Maka kami rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama bertekad untuk melancarkan gerakan reformasi yang menyeluruh. Ini kerana Malaysia adalah negara berpotensi besar, rakyat yang bersaudara, gigih berusaha. Negara dibina atas landasan agama dan akar budaya. Namun cita-cita kita direncat oleh elit kekuasaan. Rasuah dan ketamakan membarah. Rakyat dibiarkan menderita dengan kepayahan hidup. Setiap daripada kita berhak mendapat yang terbaik. Pendidikan berkualiti, kebajikan terbela, peluang saksama dan pentadbiran beramanah menanti kita. Saya ingin ingatkan, sebagai sebuah parti politik, ujian pemantapan kita terletak kepada keupayaan kita memenangi hati rakyat dalam pilihan raya umum. Pendirian Pakatan Rakyat tetap mempertikaikan kewibawaan SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya, serta keengganan pimpinan UMNO BN melaksanakan pilihan raya bebas dan adil dengan segera. Maka kita akan hadapi pilihan raya dalam keterbatasan tersebut. Soalnya, sekiranya kita dapat menembus, malah menumpas kubu UMNO BN dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada, kita pasti berupaya mencatat keputusan cemerlang sehingga ke Putrajaya, insya-Allah. Jentera pilihan raya telah diperkemas. Latihan dan persiapan rapi terus dijalankan. Kita tidak seharus bertolak ansur dengan jelagat sebahagian yang bertindak sebagai gunting dalam lipatan. Mujurlah mereka ini terdedah awal dan bertindak melompat mengkhianati amanah perjuangan. Kini mereka tanpa segan silu menjadi alat penguasa rasuah. Pimpinan parti juga akur dengan teguran bahawa ada beberapa calon yang dipilih dahulu kurang berkelayakan.
prestasi hambar di parlimen atau DUN, dan kurang berkhidmat untuk rakyat. Kita harus lega manakala mereka bertindak keluar dan tersisih dari perjuangan. Malah kami ingin memberi jaminan bahawa calon yang bakal ditonjolkan akan dirundingkan terlebih dahulu dengan cabang dan akar umbi. Harus di kalangan mereka yang berkelayakan dan diyakini mempunyai prinsip perjuangan dan tidak mungkin dituai dengan jutaan ringgit sogokan musuh. Bekerjalah dari sekarang, perkukuh Jenterabati, tingkatkan penerangan dan pastikan kemenangan, insya-Allah. Marilah kita sama-sama ulangi iltizam serta berpegang dan patuh kepada prinsip perjuangan, disiplin dan adab berjamaah, dan tumpukan kepada cita-cita luhur perjuangan kita menegakkan keadilan. Demi rakyat, mari kita bersama-sama lakar masa depan Malaysia. Selamat bersidang dan selamat bermuhasabah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.